Kementerian Kesihatan dengan rasa duka citanya hari ini memaklumkan 2 kes COVID-19 disahkan kembali ke rahmatullah di negara Brunei Darussalam. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Hisham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, memaklumkan perkara tersebut semasa sidang media petang tadi mengenai situasi terkini jangkitan COVID-19 di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Kes pertama ialah seorang lelaki berumur 68 tahun yang merupakan kes 5304. Dan kes kedua ialah seorang lelaki berumur 58 tahun yang merupakan kes 2495. Kedua kes ini telah mengalami beberapa masalah kesihatan dan keduanya tidak dikategorikan sebagai kematian disebabkan oleh jangkitan COVID-19. Di kesempatan ini saya mewakili warga Kementerian Kesihatan dan keseluruhan rakyat negara Brunei Darussalam mengucapkan takziah kepada keluarga kes-kes berkenaan. Semoga keluarga mendiang diberi kesabaran dan kekuatan dalam menghadapi pemergiannya dan roh kes dicucuri rahmat dan ditempatkan bersama-sama para solihin. Sementara itu, 201 kes baharu jangkitan COVID-19 disahkan hari ini yang membawa jumlah keseluruhan kes meningkat kepada 5,586. Dapat 79 tambahan kes-kes baru kepada 17 kluster aktif yang sedia ada pada hari ini yang merupakan kontak-kontak terdekat kepada beberapa kes positif sebelumnya. Sementara itu, terdapat 5 kluster baru telah dikesan. Pertama, kluster Eden Garden Contractor yang mengandungi 13 kes baru. Kluster 5404 yang mengandungi 5 kes baru. Kluster 5429, 9 kes baru. Kluster 5441, 5 kes baru. Dan kluster 5445 yang mengandungi 6 kes baru. Manakala satu kluster telah ditutup setelah tidak ada kes dikesan di dalam kluster berkenaan selama 28 hari. Kluster yang ditutup ialah kluster 495. Dengan ini, jumlah kluster aktif pada masa sekarang adalah sebanyak 100 kluster. Pada ketika ini, terdapat 84 kes yang masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitan. Dalam pada itu, 93 kes telah disahkan sembuh pada hari ini yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 3,770 kes. Manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 1,779 kes. Di kalangan kes-kes yang dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan, 8 kes adalah dalam kategori 5 dan sedang dirawat di unit rawatan intensif. Kesemua mereka memerlukan bantuan mesin pernafasan ataupun artificial ventilation dengan satu kes memerlukan bantuan mesin tambahan hadlang mesin ataupun ECMO. Sementara itu, 26 kes lain dikategorikan dalam kategori 4, iaitu mereka yang memerlukan bantuan oksigen dan adalah di bawah pemantauan rapi. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 5,195 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 317,241 ujian. Orang ramai dinasihatkan untuk tidak melakukan pembelian cemas dan hanya membeli barangan yang diperlukan sahaja. Saranan tersebut ditekankan oleh Menteri Kesihatan semasa sesi soal jawab sidang media petang tadi. Tegas Menteri Kesihatan lagi, tindakan seumpamanya tidak perlu pada ketika ini. Mengenai lockdown, seboleh-boleh kita perlu mengelak daripada ia berlaku. Justru bagi memastikan penularan wabak COVID-19 terkawal, orang ramai terus dinasihatkan untuk teranah di rumah dan tidak berduyun-duyun melakukan pembelian cemas bagi mengelak keadaan bertambah buruk. Kementerian Kesihatan terus menerima sumbangan daripada pelbagai pihak di negara ini dalam sama-sama membantu kerajaan menangani dan membendung penularan wabak COVID-19. Hari ini Kementerian Kesihatan menerima sumbangan cek RM5,000 dan 500 baju pesakit daripada Airborne Brunei. Sumbangan diterima oleh Awang Haji Maswadi bin Haji Mohsen, Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan. Sementara itu, pada 20 September lalu, beberapa sumbangan juga diterima daripada Mas Sutra Engineering Sendirian Berhad,
NMOC Sdn Berhad, Giordano Company, Dempaya Brunei dan Triple Star Enterprise. Sumbangan turut diterima orang-orang persendirian. Orang ramai yang ingin membuat sumbangan bolehlah berhubung terus dengan MOH Emergency Operation Center di talian 7295712 pada waktu bekerja sahaja. Pengiran Haji Muhammad Wahab bin Pengiran Haji Abdullah, penolong pengajar teknikal kanan di Institut Pendidikan Teknikal Brunei IBTE, Kampus Sultan Saiful Rijal, dianugerahkan The Princess Mahachakri Award Foundation. Majlis penyampaian anugerah tersebut diadakan pagi tadi di Kedutaan Diraja Thailand di Kampung Kiarong. Susulan pandemik COVID-19, Majlis penyampaian anugerah pada tahun ini akan diadakan di Bangkok, Thailand pada 29 Oktober ini dan kesemua penerima anugerah dari negara-negara ASEAN dan Timur Leste akan menyertainya secara maya. Juga hadir Puan Terutama Wan Tani Viput Wongsakul, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Kerajaan Thailand ke negara Brunei Darussalam. Pada majlis tersebut, Pengiran Haji Muhammad Wahab menerima Princess Mahachakri Awards Honorary Brooch dan beberapa anugerah lain. Pengiran Haji Muhammad Wahab terpilih sebagai pemenang keempat Anugerah Princess Mahachakri atas sumbangan berharganya terhadap kemajuan pendidikan Brunei dalam bidang masakan dan seni masakan dan telah dicalonkan sebagai Excellent Teacher Medal pada tahun 2011 dan Excellent Services pada tahun 2018. Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa melalui penglibatan para pelajar dan tenaga akademiknya berperanan penting dalam meningkatkan mutu bidang penyelidikan dengan menggunakan pendekatan yang jitu yang dapat memperkembangkan budaya penyelidikan yang kompetitif dan berinovasi yang bukan sahaja dapat menyumbang kepada kemajuan bidang penyelidikan di negara ini tetapi juga sebagai rujukan kepada negara-negara luar. Dr. Haji Azman bin Ahmad, Setiausaha Tetap Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan, menjelaskan perkara itu pada majlis perasmian seminar antara Universiti Pengajian Lepasan Ijazah kali ke-6 SAPLI 2021 yang diadakan secara dalam talian pagi tadi. Seminar itu jelasnya berpotensi dalam mewujudkan kerjasama dengan IPT lain di rantau ini yang dilihat mampu memperkembangkan dan memanfaatkan pengetahuan baru dan teknologi terkini serta meningkatkan daya saing global bagi penyelidikan yang dilaksanakan di universiti melalui pendedahan tenaga akademik dan pelajar tempatan kepada budaya penyelidikan negara, serantau dan antarabangsa. Kolaborasi para akademik mahupun siswazah dalam seminar kali ini mendapat sambutan yang sangat menggalakkan di mana sebanyak 65 buah kertas kerja telah dibentangkan dalam 12 sidang selari. Sambutan itu sedikit sebanyak mencapai objektif, antaranya memperhebatkan perkongsian ilmiah dalam kalangan tenaga akademik mahupun pasca siswazah yang kreatif dan berkualiti serta menjalin dan mengerat hubungan ukhuwah antara warga IPT serantau. Penerbitan buku zikir dan amalan harian pelindung diri menggalakkan umat Islam di negara ini untuk terus berzikir dan berdoa bagi memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan penerbitan buku itu juga ia bertepatan dengan pendekatan negara dalam membendung wabak COVID-19 melalui vaksin ketuhanan. Kru RTB News Mojo membuat pendekatan mengenainya. Buku Zikir dan Amalan Harian Pelindung Diri, terbitan syarikat Print Plus Sendirian Berhad, menghimpunkan zikir-zikir dan doa-doa pilihan. Penerbitannya bukan sahaja diniatkan bagi para pesakit COVID-19 dan para petugas barisan hadapan, bahkan memberi peluang kepada orang ramai untuk berwakaf. Ada satu bahan yang kami terima daripada customer yang menempah I think dalam 200 naskah kali untuk dihantar untuk diwakafkan arah pelajar-pelajar tani yang belajar ke UK baru-baru ini. For the next one, insyaAllah akan kami
planning akan membuat syaf yang untuk diwakafkan. Lagipun syaf Ketania ini telah diakui easy to read, simple dan bagus cetakannya. Sejak diterbitkan, buku yang mengandungi 64 muka surat ini mendapat sambutan menggalakkan daripada orang ramai. So jadinya kami di sini mengambil doa-doa yang sudah diperiksa tu dan dikompilasikan menjadikan satu buku kecil bersaiz A6 ya, supaya ia mudah dibawa ke mana-mana. Semoga penerbitan buku ini akan menggalakkan rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam untuk terus mengamalkan zikir dan doa bagi membendung penularan jangkitan COVID-19. Laporan Aziz Ahmad untuk Berita RTB. Sektor info komunikasi secara keseluruhannya menunjukkan peningkatan yang positif di sebalik cabaran yang dihadapi akibat pandemik COVID-19. Menurut perangkaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi MTIC, lanskap pengguna bagi perkhidmatan telekomunikasi berubah pada tahun 2020. Bertepatan dengan pengenalan syarikat UNN dan seterusnya impak dari COVID-19 telah menunjukkan peningkatan secara kumulatif jika dibandingkan dari tahun 2016 sehingga Ogos 2021. Pada tahun 2020, pelanggan mobile broadband berkurangan sebanyak 16.5%, manakala pelanggan fixed broadband telah meningkat sebanyak 30.7%. Antara faktor-faktor yang menyebabkan perubahan ini adalah peningkatan dalam penggunaan internet untuk pembelajaran sekolah dan bekerja dari rumah serta promosi produk dari syarikat-syarikat telekomunikasi. Tercetusnya gelombang pertama COVID-19 pada tahun 2020 telah memberi impak yang positif kepada peningkatan drastik penggunaan portal gov.bn. Dari perangkaan sebanyak 27,176 pengguna yang telah mendaftar dan 16,268 daripadanya telah diaktifkan. Ini menunjukkan petanda yang menggalakkan bagi terus mendukung transformasi digital perkhidmatan kerajaan secara berperingkat. Sejajar dengan perkhidmatan kerajaan lainnya, tahun 2020 juga mencatatkan rekod panggilan tertinggi melalui talian Darussalam TD123 sebanyak 441,589 berbanding hanya 336,669 panggilan pada tahun 2019. Perangkaan sehingga bulan Ogos 2021 menunjukkan sebanyak 321,341 panggilan telah dibuat dan berkemungkinan ianya akan terus meningkat kerana tercetusnya gelombang kedua COVID-19 di negara ini. Perkhidmatan pos dan kurier turut terjejas berikutan penularan COVID-19 yang mana telah mencatatkan penurunan drastik bagi paket kecil bermula pada tahun 2020 iaitu sebanyak 65% dari tahun sebelumnya. Jumlah bungkusan yang terendah ialah sebanyak 5,254 pada tahun 2020 dan penurunan bagi perkhidmatan EMS sebanyak 49% dari tahun 2016 ke tahun 2020. Keselamatan siber merujuk perangkaan mengenai keselamatan siber dari bulan Januari sehingga Ogos 2021. Terdapat sejumlah 77 kes yang berkaitan dengan jenayah siber, di mana 75 kes adalah berkaitan dengan cyber-enabled crime, manakala 2 kes berupa cyber-dependent crime. Selain itu, sebanyak 302 laporan mengenai insiden siber telah diterima melalui panggilan telefon di talian 2458-001, WhatsApp 7170-766 atau borang dalam talian melalui laman sesawang www.csp.gov.bn. Banyak peluang dan kemudahan bagi orang ramai untuk memberikan sumbangan kepada petugas barisan hadapan dan pesakit COVID-19.
ketika dengan adanya pelbagai program dan inisiatif yang dianjurkan oleh badan-badan belia dan sukarelawan di negara ini. Dilancarkan sejak 18 September lalu, program Belia Masjid Prihatin 2.0 mengalu-alukan orang ramai untuk menghulurkan bantuan kewangan melalui kaedah pemindahan secara dalam talian. Sumbangan berkenaan seterusnya akan diagih-agihkan ke beberapa pusat pengasingan, vaksinasi dan swabbing di negara ini. Program dianjurkan bersama oleh beberapa buah persatuan belia masjid di negara ini dengan sokongan Jabatan Hal Ehwal Masjid, Kementerian Hal Ehwal Ugama. Program ini diharap dapat memupuk sifat prihatin dan pemedulian terhadap masyarakat di kalangan para belia dan sekaligus memaksimalkan fungsi belia masjid sebagai badan sukarelawan yang bernaung di bawah Jabatan Hal Ehwal Masjid. Penganjuran program ini merupakan salah satu usaha agar para belia sentiasa aktif dalam kegiatan yang makruf dan tidak terlibat dengan perkara-perkara yang negatif. Jabatan Perkhidmatan Pos akan mengeluarkan sampul surat rasmi hari pertama dan stem kenang-kenangan Jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin serta lembaran mini khas bermula esok 23 September 2021. Stem kenang-kenangan akan dijual mulai 8 pagi hingga 1 petang. Bagi mendapatkannya, orang ramai hendaklah membuat tempahan dengan menghubungi cawangan-cawangan pejabat pos yang berkenaan atau melalui tempahan secara dalam talian dengan mengimbas kod QR yang disediakan. Stem-stem yang telah ditempah akan dapat diambil di cawangan-cawangan pejabat pos seperti yang tertera. Bagi keterangan lanjut, hubungi unit pemasaran, filateli dan perhubungan awam di talian 729-1679 atau 222-2191 dan email ke brustam@post.gov.bn atau layari www.post.gov.bn dan Instagram Jabatan Perkhidmatan Pos. Kementerian Pendidikan memaklumkan cuti khas akan diberikan esok 23 September 2021 bagi meraikan sambutan Hari Guru ke-31. Menurut kenyataan media Kementerian Pendidikan, cuti khas itu akan diberikan kepada semua pelajar, guru dan pensyarah yang berkhidmat di sekolah-sekolah, institusi-institusi pengajian tinggi dan juga sekolah-sekolah swasta di bawah kawalan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Hal Ehwal Ugama, termasuk sekolah-sekolah antarabangsa.